Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah online melalui FB Live yang telah masuk ke siri yang ke-9 dari siri anjuran NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, dalam rangka menghuraikan isi kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita pada malam ini sampai ke muka surat 74, akan menyentuh dalil yang kedua daripada dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dengan kita tidak menafikan bahawa umat Islam yang tidak bernaung di bawah Asy'ariyah Maturidiyah, lebih-lebih lagi umat Islam yang hidup sebelum daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima, mereka juga merupakan ahli sunnah wal jamaah ketika mana manhaj mereka itu, pegangan mereka itu, keyakinan mereka itu sama seperti keyakinan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kerana Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah di dalam akidah bukan mereka satu pegangan baharu, hanya mempertahankan pegangan Rasulullah SAW dan juga salafus soleh. Ada sebahagian daripada umat Islam yang sentiasa gagal faham dalam perkara-perkara yang cuba diterangkan kerana mereka sudah ada sesuatu yang menyekat kefahaman mereka. Apabila kita terangkan bahawa Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah, terus timbul soalan daripada mereka, oh kalau macam tu lain daripada Asy'ariyah tu sesat lah ya, lain daripada Asy'ariyah tu kafir lah ya. Tidak demikian ya. Selagi mana pegangan itu pegangan yang sama, walaupun tidak bernaung di bawah label Asy'ariyah, masih lagi mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Cuma secara realiti, setelah bangkit dua orang imam ini mempertahankan akidah Rasulullah SAW dan juga akidah para sahabat, dan dinisbahkan kepada nama keduanya Asy'ariyah Maturidiyah, kita boleh katakan selepas daripada itu ahli sunnah wal jamaah rata-rata bernaung di bawah dua panji-panji ini, iaitu pertama Asy'ariyah dan yang kedua Maturidiyah. Jadi kalau lain daripada Asy'ariyah Maturidiyah selepas daripada kebangkitan dua orang imam ini, biasanya walaupun tidak semestinya itu tergelincir daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Bila tergelincir daripada landasan ahli sunnah wal jamaah, paling tidak statusnya adalah sesat ya, bukan mesti kafir. Sesat bermakna dia ini berdosa kerana berpegang dengan akidah yang bid'ah. Tetapi boleh jadi juga sebahagian dari kesesatan ini terlampau parah sehingga bukan saja tergelincir daripada landasan ahli sunnah wal jamaah,
dalam masa yang sama juga keluar dari sempadan Islam. Kalau macam itu, bukan lagi sesat semata-mata. Orang seperti itu, akidahnya sudah menjadi sesat dan juga kufur. Menjadi kafir, murtad, terkeluar dari Islam, maka wajib orang yang sedemikian itu bertaubat, kembali masuk Islam, yakni kembali bersyahadah, kembali berpegang dengan akidah yang sebenar. Jadi, kena faham ya. Pertama, poinnya, kalau bukan Asy'ariyah Maturidiyah, masih boleh jadi ahli sunnah wal jamaah, terutamanya generasi yang dahulu daripada kedua orang imam ini. Yang kedua, selepas daripada kebangkitan dua orang imam ini, boleh kita katakan ahli sunnah wal jamaah itu biasanya bernaung di bawah dua manhaj ini. Jadi kalau luar daripada dua manhaj ini, biasanya tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah, dan tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah boleh jadi sesat tapi tidak sampai kafir, dan boleh juga menjadi kafir, na'udzubillah min zalik. Baik, yang pertama, kita patah balik sedikit ya, ke muka surat 72. Keutamaan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah sebagai ahli sunnah wal jamaah ini, ataupun Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, itu difahami daripada firman Allah Ta'ala dalam suratul Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad daripada kalangan kamu daripada agamanya, maka nanti Allah akan datangkan dengan satu kaum, yuhibbuhum, Allah kasih kepada kaum itu, wa yuhibbunah, dan kaum itu juga kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada sahabat baginda Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, hum qaumu hadza. Mereka yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran, Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah, adalah kaum lelaki ini. Lalu kita dapati bahawa Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala adalah daripada keturunan daripada keturunan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan oleh itu pengikut kepada Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari juga boleh dianggap sebagai kaum kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari daripada sudut pertalian darah, maka Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah kaum. Tetapi dalam masa yang sama juga, kaum bukan hanya terhad kepada pertalian darah, bahkan konteks penggunaan dalam Al-Quran, kalau kaum seseorang Nabi merujuk kepada pengikut seseorang Nabi. Maka para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qushairi merumuskan bahawa oleh itu melihatkan kepada cara penggunaan Al-Quran kalimah kaum, maka kita boleh katakan bahawa pengikut kepada Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah kaum kepada Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan demikian by extension kaum kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dengan testimoni daripada Nabi SAW, kaum ini adalah yuhibbunahum wa yuhibbunah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah ini golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, hadis sahabat, iaitu Bishrin al-Khath'ami, an Bishrinil Khath'ami radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish. Daripada Bishr al-Khath'ami radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, kelak umat aku akan benar-benar membuka, yakni menakluk kota Konstantinopel. Maka sebaik-baik pemimpin, yakni panglima perang, adalah pemimpin penaklukan itu. Panglima perang yang memimpin penaklukan kota Konstantinopel. Dan sebaik-baik tentera adalah tentera penakluk tersebut, tentera yang membuka, yang memenangi kota Konstantinopel. Jadi jelas ya, daripada hadis ini Nabi SAW telah memberi satu jaminan testimoni bahawa tentera yang membuka kota Konstantinopel itu merupakan sebaik-baik tentera, dan pemimpin kepada tentera tersebut merupakan sebaik-baik pemimpin.
Maka dalam hadis di atas, Rasulullah SAW memuji orang-orang yang menakluk, yang membuka kota Konstantinopel sebagai sebaik-baik pasukan dan juga sebaik-baik panglima perang. Ternyata kota Konstantinopel ditakluk dan dibuka pada hari Selasa 20 Jamadil Ula bersamaan 857 Hijriah dan 29 Mei 1453 Masihi. Ya, 20 Jamadil Ula 857 Hijriah bersamaan 29 Mei 1453 Masihi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Gelaran Al-Fatih ini sesuai dengan makna Al-Fatih adalah orang yang membuka, yakni membuka kota Konstantinopel. Nama beliau adalah Muhammad, Sultan Muhammad Al-Fatih Ibn Sultan Murad Khan Al-Uthmani daripada Bani Uthmani ataupun Khilafah Uthmaniyah. Beliau bersama pasukannya termasuk pengikut setia Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita lihat dari segi pegangan akidah Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentera-tenteranya, mereka mengikut manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ya, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mereka mencintai kaum Sufi. Berbeza dengan golongan Khawarij, golongan Wahabi membenci kepada golongan Sufi secara umum. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah hanya menolak golongan Sufi yang palsu. Golongan Sufi yang sebenar kita kasih kepada mereka. Minta maaf ya sebelum saya terlupa. Kuliah kita Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga kuliah yang satu lagi yang biasanya kita jalankan pada pukul 10.30 pagi ya, setiap hari bulan Ramadan ini, iaitu penziarah kubur, bukan penyembah kubur. Dua kuliah ini insya-Allah akan selalu tersebut perkataan Wahabi. Saya beritahu awal-awal ya, kerana saya dapati daripada komen-komen sebelum ini, ada sebahagian daripada netizen, ada sebahagian daripada Facebooker, mereka allergic ya, dengan perkataan Wahabi. Mereka macam stres. Mereka selalu komplain ya, kalau kita sebut Wahabi. Jadi saya beritahu awal-awal ya, kalau dua kuliah ini, kuliah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, pasti akan sebut Wahabi. Sebab Wahabi adalah golongan yang menyeleweng, tetapi cuba nak memakai title Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi tak dapat tidaklah, kalau tak selalu pun kerap kali kita akan sebut perkataan Wahabi ini. Demikian juga kuliah di siang hari, pagi tadi sepatutnya 10.30, tapi saya tunggu waktu kuliah tu sampai saya terlelap dan terlajak. Jadi tadi kita buat kelas pukul 5 petang lebih kurang. Itu pun kelas yang selalu akan sebut Wahabi. Kenapa? Kerana tajuknya sesuai. Penziarah kubur bukan penyembah kubur. Siapa yang selalu menuduh penziarah kubur sebagai penyembah kubur? Wahabi. Jadi tak boleh buat apalah ya, kalau yang allergic dengan perkataan Wahabi, kita mohon ya tak perlu ikut ya dua kuliah ini, ataupun kalau ikut cuba bertenang ya, atau dapatkan nasihat doktor dulu. Doktor, saya ni stres lah kalau dengar Wahabi, kulit saya jadi gatal-gatal, mata jadi merah, telinga jadi panas atau apa. Boleh ke saya ikut kalau membahaya kesihatan dan sebagainya. Tapi kalau kuliah yang 6.30 petang, kita alu-alukan ya. Kawan-kawan yang allergik dengan perkataan Wahabi pun boleh ikuti ke kuliah Tajul Arus lil Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, yang 6.30 petang itu lebih kepada kata-kata nasihat tentang kebersihan hati, tentang kita itu yakin dengan janji Allah, beribadah kepada Allah, jangan ragu-ragu dengan rezeki kurniaan Allah. Tajuk-tajuk sedemikian, tidak perlu pun sangat kita nak menyebut perkataan Wahabi. Yang 6.30 tu kita alu-alukan semua, yang allergik dan tidak allergik untuk sama-sama mengikuti. Tapi kalau yang malam ini 10 suku dan juga yang siang hari 10.30 pagi, masing-masing timbang diri masing-masing ya. Kalau rasa-rasa aku tak boleh lah, kalau dengar Wahabi aku stres, aku jadi merah mata, aku jadi mungkin ada orang jadi macam Incredible Hulk ya, badan jadi hijau dan sebagainya. Itu tolong jangan ambil risiko untuk mendengar dua kuliah ini, takut overstress, penat puasa lagi dan sebagainya. Okey. Tapi kalau yang okey, yang berlapang dada, yang memang niat nak mencari kebenaran dan kefahaman, maka kita alu-alukan untuk mengikuti ke semua siri kuliah kita ini. Baik. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih
Ibn Sultan Murad Khan rahimahullah ta'ala dan juga pasukan tenteranya, dari segi akidahnya Asy'ari, dari segi pegangan tasawufnya mencintai kaum sufi, bahkan mengamalkan tawassul dengan para nabi dan para wali, yang mana Wahabi menganggap tawassul dengan para nabi dan para wali ini haram. Kerana apa? Kerana para nabi dan para wali telah meninggal dunia. Ya, mereka gagal faham bahawa bertawassul dengan yang hidup atau yang mati, kedua-duanya boleh. Kerana bertawassul ini bukan bererti menyembah kepada yang hidup, hukumnya haram, syirik, dan tidak juga bererti menyembah kepada yang mati, hukumnya haram dan syirik. Kalau dianggap tawassul itu menyembah, menuhankan kepada orang mati, maka sepatutnya bertawassul dengan orang hidup juga menuhankan orang yang hidup, pasti tidak dibenarkan dalam agama. Tapi oleh kerana tawassul itu bukan menyembah, bahkan diajar oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabat, maka itulah ahli sunnah wal jamaah beramal dengan tawassul. Berbeza dengan Wahabi, anti tawassul. Jadi mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sensitif sangat, sebab pegangan kamu tak sama dengan ajaran Nabi SAW. Amalan kamu juga tidak sama dengan amalan para sahabat. Para sahabat bertawassul. Kamu pandai-pandai pula komplain tawassul semata-mata kerana ta'assub dengan fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah. Sepatutnya kalau memang kamu beramal dengan slogan berpegang dengan Quran dan Sunnah, kamu pasti tidak akan menolak tawassul, kerana itulah sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Dan mengikut tarikat sufi, tarikat yang sebenar. Tarikat ini asal maknanya jalan. Tariq itu jalan. Jadi tarikah dari segi istilahnya lebih merujuk kepada amalan-amalan zikir, istighfar, bertaubat, berselawat, bermunajat yang diamalkan secara konsisten mengikut apa yang diajarkan oleh syekh-syekh tarikat, guru-guru yang mursyid. Jadi dia masih terpayung dengan pertama, perintah dalil umum menyuruh kita membanyakkan berzikir, dalil umum yang menyuruh kita membanyakkan berselawat, dalil umum yang menyuruh kita itu sentiasa bertaubat, dan dalil umum yang menyuruh kita itu memenuhi janji. Jadi kadang orang tanya, kenapa kamu beramal dengan tarikat? Kamu ni dah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Allah dan Rasul tidak mewajibkan bertarikat. Jadi kamu bila ambil tarikat, kamu macam dah mesti hari-hari kena berzikir sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak. Itu kan kamu dah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Dia tidak faham bahawa wajib di sini bukan wajib yang aini ataupun wajib yang asli, bukan. Dia wajib yang aradi, wajib yang mendatang. Ataupun kita kata wajib li ghairihi, bukan wajib li zatihi. Macam kita sembahyang 5 waktu, macam kita puasa bulan Ramadan, itu wajib li zatihi. Memang Allah yang mewajibkan secara direct begitu. Tapi ada pun zikir ini Allah tidak mewajibkan, secara umum Allah menggalakkan. Maknanya kita ni digalakkan wazkurullaha zikran katsira, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini suruhan-suruhan umum, tidak atas bentuk wajib. Tapi kenapa orang yang ambil tarikat dia seolah-olah mewajibkan ke atas diri dia satu hari dia nak berzikir berapa? Jawapannya adalah ini wajib yang mendatang. Sebab wajib memenuhi janji. Dia telah berjanji dengan guru dia ketika bai'ah tarikat, berapa banyak guru dia itu suruh, dia akan lakukan. Contoh kalau kita mudah faham lah. Misalnya kita pada hari ini kita tidak ada kewajipan pun untuk pergi ke sebuah kedai misalnya. Ini kita ketepikan PKP ni, kita bayangkan dalam suasana biasa. Ada kedai mamak, restoran 24 hours. Sekarang jam 10.45. Nanti jam 11 suku misalnya, tak ada kewajipan pun kita untuk berada di sebuah kedai mamak. Misalnya nama kedai mamak apa? Din Maju. Biasalah nama-nama macam tu kan, Din Maju, sentiasa mau maju. Jadi tak ada kewajipan pun kita nak berada di kedai Din Maju. Mana ada dalil pada sebelah suku nanti kita kena berada di kedai Din Maju. Tetapi kalau kita sudah berjanji dengan kawan kita, kita kata tak apa, saya janji malam ni sebelah suku saya akan tunggu awak di sana. Maka ketika itu wajib kita berada di kedai Din Maju itu bukan kerana wajib yang asli, bukan wajib li zatihi, tidak ada dalil demikian.
tapi ia wajib li ghairihi, wajib yang mendatang, wajib sebab kita berjanji. Wa aufu bil uqud, hendaklah kamu itu memenuhi akad ataupun perjanjian. Walaupun wajib itu kalau janji biasa bukan dalam bentuk kontrak, dalam bentuk akad yang ada muawadat, ada timbal balas, itu hanya mengikat secara dianatan, secara agama, namun tetap hukumnya wajib. Walaupun tidak boleh disaman di mahkamah. Misalnya janji dengan kawan nak jumpa kedai mamak, tak datang, kawan tu saman di mahkamah, tidak perlulah sampai macam itu. Kalau janji nak jual, dah dibayar duit, tak diberi barang, itu boleh saman di mahkamah, sebab janji itu dah jadi dalam bentuk akad. Jadi dia wajib, bukan saja dianatan, sudah jadi wajib qadaan, boleh buat masuk kes ke mahkamah. Tapi kalau janji nak jumpa kedai mamak, kawan tak datang, tak perlulah susah-susah pergi sue dia di mahkamah. Tapi dia berdosa lah, sebab dia itu telah melanggar kewajipan dianatan, kewajipan agama. Maka demikianlah orang yang bertarikat itu, dia sebenarnya konsisten melakukan zikir kerana memenuhi janji dengan guru dia. Dan kaedahnya janji kalau nak melakukan perkara yang harus ataupun perkara yang sunat, maka janji itu perlu dipenuhi. Tapi kalau dia berjanji nak buat perkara yang haram, maka dia tidak boleh penuhi. Misalnya berjanji nak pergi ke bar minum arak. Jadi lepas dia berjanji nak pergi minum arak, dengar tazkirah Ramadan, ustaz tu cerita tentang dosanya minum arak, betapa azabnya nanti di hari akhirat, begini. Wish, takut rasa dia. Besar dosa minum arak ni. Lepas tu syaitan pun bisik, kau mana boleh, kau dah janji ikut dengan kawan kau, dosa kau tak pergi nanti. Itu tak ada. Janji nak buat benda haram tak wajib ditepati. Tapi kalau janji nak buat benda harus atau benda sunat, itu wajib ditepati. Harus kot, kenapa wajib? Sunat kot, kenapa wajib? Bukan pasal harus dan sunat tadi, tapi pasal janji tadi. Patutnya orang yang asyik komplain tentang tarikat ni, cuba-cubalah faham daripada sudut orang yang bertarikat, kenapa mereka melazimi zikir-zikir tertentu, kerana memenuhi janji yang baik dengan guru mereka. Baik. Tapi kena pastikan betul-betul tarikat yang muktabarah lah, tarikat yang memang sebenar, ada silsilah sanadnya bersambung daripada guru sampai syekh-syekh tarikat yang muktabar. Kerana ada juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang ni, kerap kali juga berlaku orang yang nakkan pengaruh, nakkan penyokong, nakkan habuan dunia, dia menyamar sebagai syekh tarikat. Jadi orang ini kena kita jauhi, kerana orang yang menyamar sebagai syekh-syekh tarikat ini, dia tidak akan membawa kepada kebaikan. Jadi kena hati-hati di setengah negeri, macam di negeri Sembilan misalnya, saya difahamkan ada badan tertentu yang akan menilai, memerhati tarikat-tarikat yang diamalkan ini, kalaukah ianya patuh syariah, selari dengan syariat, ataupun melanggar syariat. Baik. Jadi mereka beramal dengan tarikat sufiyah, dan ada pembimbing spiritual dipanggil sebagai mursyid. Di zaman kita ni ada satu NGO juga nama mursyid, tapi setahu saya bukan tarikat lah. Mereka combinekan ilmuwan-ilmuwan, tubuh NGO namanya mursyid. Tapi yang mursyid di sini yang dimaksudkan adalah mursyid tarikat, orang yang membimbing. Kalau dalam istilah orang ambil PhD dipanggil musyrif, itu namanya supervisor. Jadi ini macam supervise jugalah. Tengok orang ni baru nak berubah, jadi mursyid ni kata, kamu banyak istighfar ya. Kadang dia tak suruh zikir lagi, banyak istighfar ya. Kamu macam ni, jangan cepat marah sangat. Dia tengok orang tu punya keadaan, macam doktor lah. Doktor dia tengok orang ni macam ni, tak apa, ambil kurangkan makan ni. Tak bagi obat dulu pun kadang-kadang. Kadang doktor kata ambil obat ni, nanti lama sikit tukar obat lain, nanti kurangkan dosage dia. Macam tu. Juga mursyid tu macam tu, dia tengok orang yang nak menjalani jalan-jalan zikir ni, mungkin dia kata awak banyakkan istighfar. Nanti dia kata nanti cuba awak amalkan zikir ni, sebut la ilaha illallah 100 kali. Nanti dia akan kata pula sebut macam ni 500 kali. Dia tengok kemampuan. Jadi ini namanya mursyid, orang yang membimbing. Dan dibimbing oleh siapa? Oleh seorang ulama sufi terkemuka pada saat itu, iaitu Syekh Aqil Syamsuddin
Jadi mereka ni pertama manhaj Asy'ari, kemudian orang-orang yang beramal dengan tarikat, orang yang ada syekh mursyid yang membimbing mereka. Berbeza dengan Wahabi. Wahabi dia mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, tapi ada sebahagian daripada Wahabi ini dia sangat anti dengan mazhab Asy'ari, dan ada sebahagian lagi sampai menyesat dan mengkafirkan mazhab Asy'ari. Macam mana mereka dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Mereka pula benci kepada tasawuf dan juga ahli sufi. Mereka memperli, mereka ambil kalam-kalam ulama yang mengkritik orang-orang sufi yang palsu, orang-orang sufi yang tak betul, mereka pakai kepada orang sufi yang sebenar. Lalu keluarlah statement-statement yang general memburukkan tasawuf dan ahli sufi, sehingga dikatakan tasawuf ini kotor, macam ayat acak dan sebagainya. Ini adalah kalam yang jauh daripada adab, ya, yang jauh daripada realiti. Kita bersetuju kalau difokuskan kritikan itu hanya kepada ahli-ahli sufi yang palsu, itu memang kita setuju seia dan sekata. Tapi kalau dibuat generalization, memperli dan menolak tasawuf secara umum demikian, itu jelas bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka juga tekun merayakan maulid Nabi SAW. Wahabi anti maulid. Sehingga kan almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syahidul Mihrab, ulama yang terkenal dari Suria yang mati terbunuh kerana berlaku pengeboman di dalam masjid. Hati-hati, ya. Ekstremisme dalam agama ni kalau tidak dibendung, tidak dikawal dengan baik, dia boleh membawa kepada pembunuhan, ya, sebagaimana yang berlaku di negara Arab ketika almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala sedang berkuliah maghrib, berkuliah tafsir di malam Jumaat, malam Jumaat di Dimashq. Ada orang suicide bomber, bom, dan beliau meninggal dunia. Ketika beliau masih hidup, beliau berdepan dengan golongan-golongan Wahabi yang anti maulid ini, sehingga beliau buat satu statement. Sebab beliau perhatikan Wahabi anti maulid ni boleh pula disambut hari lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, iaitu pengasas pelopor gerakan Wahabi. Mereka sambut dengan mengadakan daurah, mengadakan seminar, menyebut ulama-ulama membuat pembentangan kertas kerja. Jadi mereka raikan. Jadi bila tiba orang Islam yang lain menyambut Maulidur Rasul, adakan ceramah, adakan selawat, adakan jamuan dan sebagainya, mereka komplain. Jadi almarhum Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala mengatakan, kalau ketika mana yang disambut hari jadinya tu iaitu Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, itu tak boleh, itu haram, itu bid'ah, sesat, dolalah dan sebagainya. Tapi ketika mana yang disambut bersedia itu namanya Muhammad ibn Abdul Wahhab, iaitu pengasas gerakan Wahabi, itu tidak ada masalah, itu okey, itu bagus. Jadi ini sikap double standard, ya, yang ada pada golongan Wahabi. Kalau dia buat boleh saja, kalau orang lain buat haram, bid'ah, sesat dan sebagainya. Jadi sehari dua ni ada orang PM saya dalam messenger tanya, ada ke dalil nikah online. Sekarang kecoh nikah online sehari dua ni, kerana satu memang nikah online ni bid'ah, benda baru, tak berlaku di zaman Nabi SAW. Wahabi berteori bid'ah kalau dalam urusan dunia boleh, yang haram hanya bid'ah dalam urusan agama. Kita ahli sunnah wal jamaah mengikut pegangan ulama salaf. Bid'ah ini tak kisahlah dunia atau agama, dia mesti selari dengan syarak. Kalau bercanggah dengan syarak, urusan dunia kah, urusan agama, dua-dua tak boleh, itu haram. Misalnya kita ambil contoh, kadang-kadang Wahabi ni dia ingat bila kita terima bid'ah hasanah ni, kira kita anggap semua bid'ah hasanah. Dia terbayang macam itu yang kelakar tu. Jadi dia ingat, dia bawa lah contoh yang pelik-pelik. Macam mana Ustaz kalau orang tu azan berduit? Macam mana Ustaz kalau orang tu sembahyang subuh 4 rakaat? Macam mana Ustaz kalau orang tu buat solat Jumaat hari Sabtu misalnya? Ini semua dia ingat kita nak jawab bid'ah hasanah. Pasti tidak. Kerana kayu ukur kita, bid'ah yang hasanah ni dia mesti selari dengan syarak. Jadi kalau azan berduit itu tak selari dengan kaifiat azan. Ya, azan itu bukannya orang ni Allahu Akbar, A sebut macam tu, nanti B pula sambut Allahu Akbar, nanti A pula sambung asyhadu an la ilaha illallah. Azan berduit kata dia. Jadi
tidak semua bid'ah itu hasanah, termasuk dalam urusan dunia. Sebab itulah kalau teori golongan Wahabi mengatakan bid'ah dunia okey, yang haram hanyalah bid'ah agama, sepatutnya ulama tak boleh bincang pasal nikah online. Kerana jelas nikah adalah urusan dunia. Walaupun nikah online itu bid'ah, jalan sajalah. Sebab bid'ah dunia. Tidak, ulama tidak melihat pun soal nikah itu urusan dunia atau urusan agama. Ulama dalam membincangkan nikah online, mereka fokus kepada adakah nikah online itu selari dengan syarak atau bercanggah. Itu isu dia. Maka ramai para ulama, termasuk ulama-ulama Al-Azhar, termasuk Darul Ifta Mesir, termasuk Majma' Fiqhi yang ada ramai para ulama di dalamnya, memfatwakan bahawa nikah online itu batal, tidak sah kerana tidak memenuhi syarat rukun kepada nikah itu. Syarat penyaksiannya, ittihadul majlis dan sebagainya tidak terpenuhi. Dan ada tokoh-tokoh di Malaysia ketika mereka bermuzakarah isu ini, dan mungkin ada juga researcher tertentu yang membawa pandangan mengatakan sah. Tetapi kalau kita lihat kepada keputusan muzakarah fatwa, bukan fatwa untuk berkuat kuasa perlu difatwakan oleh mufti. Setakat muzakarah itu hanya satu cadangan saja. Jadi muzakarah fatwa mengatakan sah nikah online ini, tapi ada syarat dia. Antaranya ada halangan, antaranya tidak ada keraguan dan sebagainya lah, ada syarat-syarat dia. Jadi bila dilakukan, jadi pertanyaan pertama, kenapa tidak diraikan khilaf di situ? Kerana dalam bab kemaluan wanita ini, kan asalnya sebelum nikah, haram dia bergaul dengan wanita itu. Tetapi bergaul dengan arti kata hubungan intim lah, haram. Tetapi setelah ada akad nikah yang sah, jadi halal. Jadi nak menghalalkan asalnya haram ini, ada satu bentuk kecermatan. Yuhtatu fil furuj ma la yuhtatu fi ghairihi, ataupun fil abda'. Yuhtatu fil abda' ma la yuhtatu fil amwal, ataupun fi ghairihi. Diambil langkah berjaga-jaga, langkah yang lebih cermat dalam urusan yang membabitkan kemaluan wanita, yakni urusan nikah kahwin, dengan satu bentuk kecermatan yang tidak perlu pada urusan lain seperti jual beli online dan sebagainya, itu lenient. Tapi kalau dalam bab nikah kahwin itu strict. Jadi kenapa ulama bincang macam itu? Sebab memang soal bid'ah ini dia mesti selari dengan syarak baru dibenarkan. Jadi nikah online ini bid'ah, itu pasti. Mana ada online zaman Nabi SAW. Tapi boleh tak boleh, sah ke batal, itu perlu melihat kepada neraca syarak. Tapi kalau orang tu warak, tidak gopoh, tidak mengejar populariti dunia, dia tidak akan mudah-mudah memfatwakan untuk orang tu bernikah online, kerana perkara itu sepaling bagus pun mukhtalaf fihi. Sepaling bagus pun berlaku percanggahan pandangan di situ, maka kaedahnya al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada tempat khilaf itu adalah satu perkara yang digalakkan. Jadi kan kalau kita tidak melakukan nikah online, katakan kita lakukan nikah secara biasa, sebab alasannya darurat sah, PKP. Jadi dia berhajat nak nikah. Jadi persoalan kita, kalau memang darurat, nak tanya dulu, lepas nikah tu boleh berjumpa atau tidak? Ataupun nak kena tunggu habis PKP baru boleh bersama? Kalau jawapannya, kena tunggu habis PKP lah Ustaz, baru suami boleh jumpa dengan isteri dia. Okey, dan baru ada darurat. Baru ada hajat lah. Sebab, maaf, kalau lepas PKP baru nak berjumpa, tidak ada darurat. Kalau lepas PKP baru suami isteri boleh berjumpa, might as well nikah lepas PKP secara biasa. Ataupun dia kata, boleh lah Ustaz, dah nikah takkan tak jumpa pula, apa tujuan nikah kalau tak jumpa? Dan kalau kita kata macam tu, kalau memang boleh jumpa, why not dia datang akad terus jumpa? Kan jadi macam contradiction di situ. Ada hajat ke tak ada hajat? Dan kemudian, kalaupun ada hajat tetapi ada halangan, masih boleh lagi akad nikah itu dilakukan dengan cara yang diterima oleh semua ulama, iaitu dengan taukil. Dengan cara diwakilkan seseorang yang berada hampir dengan wali untuk menerima ijab, untuk kabul ijab tu, saya terima nikahnya, ataupun wali
mewakilkan kepada seseorang yang hampir dengan lelaki, pengantin lelaki untuk melakukan ijab. Maknanya wali perempuan tak kata sendiri, orang lain yang dekat dengan si lelaki sebagai wakil kepada wali perempuan itu menikahkan. Itu kan boleh. Itu sepakat, tidak ada khilaf. Tetapi kalau kita gopoh, mungkin kita nak cari populariti sebagai benda yang baru, benda yang pelik ni memang popular. Khalif tu'raf. Buat satu benda yang berbeza, nescaya kamu akan dikenali. Maka itu tidak ada warak di dalam agama. Itu satu sikap yang boleh merosak dan menjahanamkan agama. Lebih-lebih lagi kalau dilakukan tanpa ada fatwa. Kita kena ingat, dalam urusan agama ini, kita berpandukan kepada fatwa mufti. Sebab asalnya kuasa agama di bawah sultan. Tapi kita tahu sultan tidak semestinya dia mahir dalam bidang agama. Jadi untuk memastikan dia boleh menjalankan tanggungjawab itu dengan baik, maka dia lantik mufti, orang yang berkelaikan untuk membuat fatwa. Jadi kalau belum difatwakan, bermakna di situ dilakukan sesuka hati. Tapi ada keputusan muzakarah. Keputusan muzakarah bukan fatwa. Dia hanya satu cadangan untuk difatwakan. Jadi yang penting, perkara-perkara yang bid'ah sedemikian tetap tertakluk kepada selari atau bercanggah dengan syarak. Bukan semata-mata kerana ia adalah urusan dunia, maka ianya boleh. Jadi itu pelik golongan yang berfahaman Wahabi ini, seolah-olah kalau dia yang buat, dia akan justify. Dia akan kata okey, sambut hari jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tapi kalau sambut hari jadi, hari lahirnya Nabi SAW, dia kata bid'ah yang syirik dan sebagainya. Dan mereka juga mengamalkan tradisi-tradisi sufi yang lainnya. Berarti hadis tersebut jelas memuji kepada golongan yang ikut mazhab Asy'ari sebagai sebaik-baik panglima perang. Falanikmal amiru amiruha. Sebaik-baik panglima perang, itulah panglima perang yang membuka kota Konstantinopel. Walanikmal jaishu dzalikal jaish. Dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang membuka kota Konstantinopel, dan pasti jelas panglima perang dan tentera itu adalah berakidah Asy'ariyah dan bertarikat orang sufi ataupun Maturidi. Jadi Maturidi dari segi akidah, Asy'ari Maturidi dari segi akidah dan masih ahli sunnah wal jamaah. Maka mustahillah Nabi SAW memuji sebagai yang terbaik golongan yang sesat, apatah lagi golongan yang kafir dipuji oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik panglima perang. Golongan yang sesat atau kafir dipuji oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik tentera, mustahil. Jadi ini satu bentuk testimoni daripada Nabi SAW akan kebenaran pegangan Asy'ariyah Maturidiyah. Selain daripada kalau kita kaji ajaran Asy'ariyah Maturidiyah itu memang tidak ada bercanggah dengan akidah Nabi SAW. Yang dikatakan bercanggah itu hanyalah waham, salah sangka daripada golongan Wahabi ketika mana mereka menyalah tafsirkan ayat suci Al-Quran. Mereka menuduh golongan Asy'ariyah itu kononnya mentaktilkan, mensia-siakan ayat Al-Quran. Padahal Asy'ariyah Maturidiyah mereka tidak mentaktil, tidak mensia-siakan ayat suci Al-Quran. Sebaliknya mereka mencari jalan tanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada sifat yang tidak layak dengan Allah, mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk, baik dengan jalan tafwid, serah makna sebenar kepada Allah, ataupun atas jalan takwil, iaitu mengalih lafaz daripada makna yang tidak layak kepada makna lain yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dalil yang ketiga, bahawa manhaj Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah yang diredai oleh Allah dan Rasul, iaitu hadis daripada sahabat Nabi Sayyidina Imran bin Al-Husain, an Imran bin Husainin qala inni inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu qaumun min bani Tamimin faqala iqbalul bushra ya bani Tamim qalu bashartana fa'atina fadakhala nasun min ahli al-Yamani faqala iqbalul bushra ya ahli al-Yamani idh lam yakbalha banu Tamimin qalu qabilna ji'naka linatafaqqaha fid din walinas'alaka an awwali hadzal amri ma kana qala
kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma' thumma khalaqas samawati wal arda wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, aku bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba datanglah kaum dari golongan Bani Tamim, iaitu penduduk Najd. Najd sekarang ini dikenali sebagai Riyadh. Pengasas fahaman Wahabi dari Najd, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Beliau adalah orang yang berasal daripada daerah Najd. Lalu bila datang kaum daripada golongan penduduk Najd, iaitu daripada Bani Tamim, Nabi SAW berkata kepada mereka, terimalah khabar gembira, wahai Bani Tamim. Mereka menjawab, engkau telah memberi kami khabar gembira kepada kami, oleh kerana itu berilah kami harta benda. Jadi mereka tak menerima khabar gembira daripada Nabi SAW tu. Mereka kata, engkau yang beri khabar gembira, yang kami nak adalah harta. Lalu datanglah orang-orang daripada penduduk Yaman. Selepas orang Najd tidak menerima apa yang Nabi SAW kata, Iqbalul Bushra, terimalah khabar gembira, datanglah orang-orang Yaman. Lalu Nabi SAW berkata kepada mereka, terimalah khabar gembira wahai penduduk Yaman, kerana Bani Tamim, orang Najd, tidak mahu menerimanya. Lalu penduduk Yaman menjawab, kami menerima khabar gembira. Mereka menjawab, qabilna. Kemudian barulah mereka kata, tujuan mereka datang tu kenapa? Kami datang untuk mempelajari ilmu agama dan untuk menanyakan perihal permulaan apa yang ada di dunia ni. Jadi beza ya, orang Najd datang nak minta harta daripada Nabi SAW, sementara orang Yaman datang nak mengaji, nak dapat ilmu. Sampai sekarang kita lihat perbezaan ya. Tidak semualah, kita tak kata semua orang Najd satu pesen atau semua orang Yaman satu pesen, tidak. Ini secara umum secara majoritinya sikap orang Najd dengan orang Yaman tu berbeza. Orang Najd ini dia keras, dia bersikap seperti tadilah. Kalau kita rasa tidak ada adab dengan Nabi SAW, Nabi dah kata Iqbalu, suruh terima, tiba-tiba kita jawab macam tu, kurang adab tu ada. Sementara orang Yaman secara umum, bukan secara mesti semua, tidak, mereka itu orang yang minat dengan ilmu, yang beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi SAW pernah mendoakan kesejahteraan buat orang Syam dan juga orang Yaman, tapi Nabi SAW menolak untuk mendoakan keselamatan, kesejahteraan untuk orang Najd. Itu hadis sahih dalam Sahih Bukhari, boleh dirujuk ya. Sehingga 3 kali diminta Nabi SAW mendoakan untuk orang Najd, Nabi tidak mahu, dan akhirnya Nabi SAW mengatakan daripada Najd itulah akan terbitnya tanduk syaitan ya, isyarat kepada perkara yang tidak baik yang akan terbit daripada daerah Najd ataupun Riyadh. Baik. Jadi orang Yaman kata, kami terima perkabaran gembira itu Rasulullah, dengan senang hati kami terima, dan kami datang ni nak belajar ilmu agama, nak faham agama, dan antara yang kami nak tanya, permulaan apa yang ada di dunia ni? Dunia ni asalnya macam mana? Lalu Nabi SAW menjawab, kana Allah wala syai'a wala kana Allah walam yakun syai'un qablahu. Allah tu dah wujud dan tak ada satu apa pun sebelum daripada Allah Ta'ala. Jadi di situlah kita faham sifat kidam. Maknanya Allah wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada sesuatu pun sebelum daripada Allah, tidak ada apa-apa. Allah yang mewujudkan segala-galanya. Dan arash Allah asalnya ada di atas air. Jadi maknanya arash itu kemudian, arash itu makhluk. Allah ada, tidak ada satu apa pun. Kemudian Allah ciptakan arash, dan arash ketika itu berada di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kalau dikatakan Allah itu berada di langit, itu jelas keliru. Salah faham, salah tafsir ayat Quran. Memang ada ayat Quran yang sepintas lalu difahami seolah-olah Allah itu di langit. Ataupun boleh juga difahami Allah di bumi. Atau boleh juga difahami Allah di mana-mana. Atau boleh juga difahami Allah macam berada dalam manusia. Kerana Allah itu lebih hampir daripada urat mereh. Urat mereh dalam badan kita. Kalau Allah lebih hampir daripada urat mereh, maknanya sepertinya Allah dalam badan kita. Ini kefahaman-kefahaman yang batil. Memahami bahawa Allah di langit, memahami bahawa Allah di mana-mana, memahami bahawa Allah dalam jasad manusia, ini semua kefahaman yang batil. Walaupun ada zahir seolah daripada Quran menggambarkan demikian,
Tetapi kita dalam bab akidah merujuk kepada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas seperti laisa kamitslihi syai', seperti walam yakul lahu kufuwan ahad, dan seperti khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Bermakna arash wujud kemudian. Asalnya arash tidak ada, Allah sudah ada. Mana Allah wujud tanpa arash itu satu benda yang pasti. Allah wujud tanpa ada langit, tanpa ada bumi, itu satu benda yang pasti. Tetapi mereka waham, menyangkakan bila sudah ada arash, Allah ada atas arash. Bila sudah ada langit, Allah ada atas langit. Ini adalah satu kekeliruan. Lebih parah lagi, dia putar belit keyakinan kita. Dia kata orang-orang Asy'ariyah ni, mereka tak tahu Allah tu ada di mana. Mereka tak tahu, mereka kata Allah tidak ada di langit, Allah tidak ada di bumi, atau Allah tidak ada di arash. Mereka tak tahu Allah ada di mana. Bukan kita tak tahu Allah ada di mana. Itu menunjukkan kejahilan. Kita Asy'ariyah Maturidiyah, kita tahu Allah tidak berada di mana-mana. Kerana di mana itu menunjukkan kepada tempat. Kalau di mana itu menunjukkan kepada makanah, ketinggian dan darajah, itu okey. Sebagaimana ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina Allah? Di mana Allah? Maka kata para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala, ni atas assumption bahawa hadis itu cukup kuat dalam bab akidah. Kerana kalau ikut daripada sudut periwayatan hadis, didapati hadis itu dikelaskan sebagai hadis yang muttarib. Ada kegoncangan lafaznya, berbeza dengan lafaz yang diriwayat oleh ramai lagi perawi-perawi yang siqah yang lain yang tidak ada menyebut perkataan aina Allah tadi. Kita ketepikan dulu isu ittirab hadis itu. Kita assume lah hadis itu sahih sekalipun, maka dari segi maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, as-su'al aina Allah adalah as-su'al anil makanah. Di mana Allah itu soalan tentang ketinggian, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contohlah, misal kata kita kata saya nak boleh cakap apa, di mana saya berbanding dengan dia. Di mana di situ bukan tanya tempat. Bodohlah kalau satu orang boleh kata di manalah saya berbanding dengan Tan Sri misalnya kan. Lalu dia cakap awak di rumah. Tu jawapan tu kan macam jawapan main-main. Bila kita tanya di manalah saya, bukan maksudnya tempat, tapi dari segi makan. Saya dalam bab nak buat satu keputusan, siapalah saya berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin misalnya, walaupun ada orang pun tak kenal Muhyiddin siapa. Kita ramai-ramai rakyat Malaysia yang ambil tahu tentang perkembangan semasa, kita kenal lah Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Ni Ustazku, saya cadangkan Ustazku kena ambil tindakan lah, membendung fahaman Wahabi daripada tersebar. Di mana saya nak bendung-bendung fahaman Wahabi ni? Di mana tu maksudnya dari segi kedudukan. Saya ni menteri ke? Saya ni Perdana Menteri ke? Saya ni penasihat agung ke? Sehingga saya ada kuasa nak bendung ni. Paling-paling saya hanya boleh ceramah saja. Bila mereka serang, saya terang. Mereka serang, saya terang. Itu saya boleh buat. Tapi kalau nak minta saya bendung, saya tangkap, saya ambil tindakan, di mana saya? Di mana saya di situ bukan maknanya bertanya tentang tempat, tapi bertanya tentang kedudukan dan pangkat. Mana saya ni pangkat saya rendah, saya bukan ada kuasa apa, cuma boleh ceramah, boleh live, itu saja. Siapa yang nak ambil faham. Tapi kalau sampai saya nak ambil tindakan, di mana saya? Itu di mana di situ bukan as-su'al anil makan, bertanya tentang tempat, tapi as-su'al anil makan, bertanya tentang pangkat dan kedudukan. Jadi ini yang kita kena faham ya. Daripada hadis di atas memberikan gambaran tentang perbezaan karakter penduduk Yaman dengan penduduk Bani Tamim yang tinggal di Najd. Penduduk Yaman yang hatinya sangat lembut dan sangat halus. Karakter mereka mudah menerima dan mematuhi kebenaran, serta mereka itu mementingkan ilmu agama daripada nak meminta harta benda ataupun kekayaan duniawi. Kita tengok orang-orang Yaman, Habib-habib yang datang daripada Yaman, memang karakter mereka itu lembut. Mereka, bahkan misalnya yang sudah jadi orang Melayu lah, macam Habib Ali Zainal Abidin misalnya, yang ada petition baru-baru ni, ada orang mencadangkan beliau dilantik sebagai mufti wilayah persekutuan yang baru, lalu beliau difitnah sebagai penyembah kubur,
Kemudian tarian yang beliau tarikan bersama keluarga pun diwar-warkan, nak menggambarkan beliau ni macam orang tak berakhlak. Padahal Wahabi okey je kalau tarian poco-poco, okey je. Poco-poco lelaki perempuan itu, ya, perempuan yang bergoyang-goyang di khalayak ramai, okey pula. Habib menari dengan keluarga sendiri pun sesama lelaki dalam rumah tertutup, itu diburukkan. Bukan itu nak ceritanya. Ceritanya apabila ada antara pembantu Habib kata, kita buat ambil tindakan mahkamah lah kerana mereka mengaibkan, Habib kata tak payahlah, tak perlulah. Itu karakter orang Yaman. Mereka bersikap halus, lembut, dan mereka mudah menangis. Kita lihat Habib-Habib ini bila mereka bercerita tentang Rasulullah SAW, bercerita tentang para sahabat, mereka kerap menitiskan air mata. Dan berbeza dengan Bani Tamim yang tinggal di Najd, mereka kurang peduli terhadap ilmu agama tetapi lebih mementingkan harta benda dan meminta kekayaan duniawi kepada Nabi SAW. Ini pengalaman saya lah. Bila pernah dulu masa saya pensyarah di UAE melayan orang yang datang dari Najd ini, walaupun dia datang untuk berceramah membentang tentang agama, tapi yang bermain dalam fikiran dia adalah tentang Piala Dunia. Tanya kat mana saya boleh tonton World Cup. Masa tu kan Piala Dunia kan 4 tahun sekali ya. Jadi saya agak rasa terkilan lah kamu datang untuk membentangkan tentang soal agama, tapi yang menjadi ketaksupan kamu, yang menjadi kamu punya concern sangat bimbang dan apa adalah macam mana nak tengok perlawanan World Cup. Tapi mungkinlah saya tak kata ini general semua, tapi ini karakter umum, bukan karakter setiap orang. Boleh jadi ada orang daripada Yaman pun karakternya keras, mementingkan harta dunia, dan boleh jadi orang daripada Najd pun karakternya lembut, mementingkan ilmu agama. Tapi yang kita sebut ni berdasarkan hadis ini adalah secara umum, secara jumlatan, bukan secara one by one, tidak. Penduduk Yaman memiliki kemahuan yang kuat untuk mengetahui dan menanyakan persoalan penting dalam pandangan agama, iaitu antaranya berkaitan dengan keesaan Allah Ta'ala yang bersifat qadim, tidak ada permulaan, dan kewujudan alam ini yang bersifat baharu, yang merupakan material yang penting di dalam perbahasan ilmu tauhid. Itu beza yang besar sekali antara Allah dan makhluk, adalah Allah bersifat qadim, tidak ada permulaan, sementara makhluk sehebat arash, sehebat langit, sehebat bumi pun pasti dia satu masa dahulu tidak ada. Maka wujud Allah tanpa bertempat itu hakikat yang tidak boleh dinafikan. Sedangkan menempatkan Allah pada makhluk itu adalah satu bentuk kesesatan. Berdasarkan hadis yang tersebut ke atas, para ulama hadis seperti Al-Imam Al-Baihaqi dan lain-lain berpandangan bahawa karakter Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang gemar mendalami ilmu akidah dan menghantarkannya menjadi pemimpin ahli sunnah wal jamaah dalam bidang akidah merupakan karakter bawaan dari leluhurnya yang memiliki cita-cita yang luhur untuk menguasai ilmu pengetahuan dan mendalami persoalan akidah yang sangat penting dengan bertanya secara langsung kepada Nabi SAW. Dalam hal ini Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala berkata, qala Abu Bakrin Al-Baihaqi. Itu belum kata-kata Imam Baihaqi lagi. Kata-kata Imam Baihaqi selepas itu. Wa fi su'alihim dalilun ala anna al-kalama fi ilmi al-usuli wa hadathil alami mirathun li auladihim an ajdadihim. Berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam hadis tadi, soalan orang Yaman terhadap Nabi SAW itu menjadi dalil bahawa berbincang tentang ilmu akidah ini dan bahawa alam ini adalah baharu, itu adalah sesuatu yang diwarisi kepada anak cucu mereka daripada datuk nenek, datuk moyang mereka. Jadi datuk moyang kepada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, mereka daripada zaman Nabi lagi berminat nak tahu tentang ilmu akidah, sementara datuk moyang daripada golongan Wahabi berminat dengan harta dunia. Lihatlah apa yang berlaku, tak boleh kita cerita panjang. Kebanyakan perbalahan dan pertikaian mereka itu berebut urusan dunia. Berdasarkan keterangan di atas, tidak aneh apabila di kemudian hari dari kalangan suku Asy'ari lahir seorang ulama yang menjadi pemimpin ahli sunnah wal jamaah
dalam memahami dan mempertahankan akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan sahabatnya, itu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini sebagai satu sokongan, dalil bahawa Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah itu telah selesai dalam bab yang sebelum. Ini beberapa dalil yang menguatkan lagi akan kelebihan Asy'ariyah Maturidiyah, sebagai mereka itulah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah dalam kuliah kita malam besok, kita akan pergi ke bahagian yang kedua. Dah selesai bahagian pertama, mukadimah dah selesai. Barulah kita pergi kepada isi kandungan perbahasan tauhid secara khusus, dengan pergi kepada membincangkan al-ilahiyat, ketuhanan. Hala wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama tarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Habib Ali tidak dibenarkan berkhutbah di Melaka. Tak apalah. Tak dibenarkan berkhutbah, tak payah berkhutbah. Zaman sekarang tak ada masalah. Khutbah pun letih ya. Khutbah ni kena bersemangat dalam tempoh yang singkat. Okey, tak benarkan khutbah. Kalau saya pun, saya tak minat sangat khutbah. Kalau disuruh khutbah, kalau tak suruh lagi bagus. Santai, rehat. Zaman moden ni, kita boleh sampaikan ilmu melalui banyak wasail. Nak atau tak nak saja. Dengan live macam ni pun banyak maklumat, banyak orang yang kita boleh berkomunikasi dengan mereka walaupun kita secara fizikal tidak ada dengan mereka. Tak ada masalah. Kita ahli sunnah wal jamaah, jangan kita terlampau kecewa ya. Kadang-kadang orang terlampau kecewa melihat sepertinya kuasa tidak ada pada ahli sunnah wal jamaah, kuasa ada pada Wahabi. Tak, sebenarnya kuasa ada pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah pinjamkan kepada golongan yang luar daripada ahli sunnah wal jamaah, itu sebagai menjadi satu cabaran, dugaan, ujian kepada kita, bagaimana kita itu bersungguh-sungguh mempertahankan. Kalau kita memang ada pegang kuasa, kita boleh jadi complacent. Kalau yang pegang kuasa itu memang ahli sunnah wal jamaah, kita boleh jadi tidak ada perjuangan, tidak ada kesungguhan. Tapi bila misalnya kita nampak kuasa dalam bab kefatwaan, kuasa dalam kementerian terlepas kepada orang lain, barulah kita itu ada kesungguhan. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita usaha, tapi kita kembali kepada hakikat tauhid, bahawa af'al yang baharu tidak memberi bekas. Perbuatan makhluk ini tidak memberi sebarang kesan. Hanya saja yang memberi bekas adalah Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala juga yang menentukan. Usaha saja, jangan kita kecewa, jangan kita give up. Moga-moga Allah redha kepada kita. Itulah kemuncak daripada kehidupan kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila tadbiri anfusina tarfata ainin wa la aqalla min zalik. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin.